Assalamualaikum. Okey, beberapa hari lepas saya baca dalam Facebook, ada pengguna Facebook nama dia Ustaz Laribah. Dia menukilkan status daripada Dr. Asmadi Muhammad Naim, dikatakan sebagai bekas penasihat syariah Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security, yang mana status itu membicarakan tentang e-wallet yang patuh syariah, iaitu MBSB, Maybank dan juga ZAP. Dalam status tersebut, Ustaz Laribah juga cakap bahawa e-wallet yang lain belum lagi patuh syariah, yang mana dalam diringkaskan bahasanya, kalau belum patuh syariah maksudnya haram lah kan. Dikatakan bahawa duit yang kita masukkan ke dalam akaun e-wallet tersebut telah dimasukkan ke dalam akaun trustee ataupun akaun amanah yang terlibat dengan bank konvensional. Video kali ini saya nak merungkai persoalan patuh syariah berkenaan tentang e-wallet sebagai orang awam. Okey, jemput tonton video ini. Baiklah, pertama sekali bila membicarakan tentang e-wallet, kita kena bezakan sama ada itu ialah e-wallet oleh bank ataupun e-wallet oleh bukan bank. Sebab kategori ini telah dibezakan sendiri oleh Bank Negara Malaysia dalam dia punya laman web. Contoh bank yang mempunyai e-wallet seperti Maybank, CIMB, M-Bank, RHB Bank dan lain-lain lah. Selain itu, contoh e-wallet yang bukan bank, itu banyaklah. Contoh yang paling terkenal ialah Touch 'n Go, GrabPay, Samsung Pay, Settle yang Petronas guna, ataupun Shopee Pay yang kita selalu guna, Big Pay. Itu beza keduanya. Okey, kenapa kita kena bezakan? Okey, sebabnya ini saya baca daripada seorang pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Muamalat di USIM, University Sains Islam Malaysia, oleh Dr. Azrul Azlan. Beliau mengatakan bahawa konsep e-wallet dengan konsep deposit perbankan ni sangat berbeza. Sebabnya Bank Negara Malaysia telah memberikan batas-batas dalam penggunaan e-wallet. Kalau akaun biasa dalam bank, mereka boleh melakukan beberapa aktiviti. Setelah kita buka akaun tu, mereka boleh gunakan duit kita untuk buat beberapa aktiviti. Contohnya menggunakan duit kita deposit tu sebagai duit untuk pembiayaan ataupun loan, ataupun boleh buat untuk masuk dalam pelaburan ataupun hal-hal lain lah yang dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia. Sebab tu, kalau perasan, bila kita tengok dalam akaun bank kita, contohnya saya bank Maybank, saya punya akaun ialah akaun Islamik, kita akan perasan yang ada dalam beberapa bulan kita dapat duit sikit lah, tak banyak. Itu adalah sebabnya keuntungan yang mereka dapat setelah mereka gunakan duit kita tu. Sebenarnya kita bukannya letak je duit kita biar je. Mereka tak macam tu. Mereka gunakan duit kita tu untuk dapat untung. Ini telah dibenarkan lah oleh Bank Negara Malaysia. Kalau akaun Islam tu adalah syarat-syarat dia yang patuh syariah. Sebab tu ada hibah kalau akaun Islamik. Tapi kalau akaun bukan Islamik ataupun akaun konvensional, kita akan dapat dividen. Okey, sebab itulah kita kena bezakan antara akaun e-wallet dan perbankan ni. Sebabnya tak sama. So, itu dah jadi satu point untuk kita mengatakan bahawa hujah nak katakan e-wallet ni haram tu, kita dah boleh tolak tepi dah. Aktiviti lain dia tak boleh buat. So, mengurangkan risiko untuk berlaku tak patuh syariah. Untuk mengatakan bahawa e-wallet yang lain tu tak patuh syariah ataupun haram, kita kena bagi bukti. Okey, ini sebabnya saya bacalah dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan tentang satu kaedah fiqh yang telah diasaskan oleh ulama mazhab Syafi'i, iaitu Imam As-Suyuti, yang mana secara mafhumnya mengatakan bahawa asal sesuatu perkara tu adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Lebih kuranglah maksud kaedah fiqh tu. Maksudnya kat sini, kita tak boleh nak dakwa okey ni haram, ni tak patuh syariah. Kita kena cakap tu berdasarkan bukti. Okey, dekat mana yang mengatakan bahawa e-wallet ni dia ada letakkan duit kita ni ke dalam akaun trustee konvensional? Dekat mana? Sebab berdasarkan pencarian saya, tak jumpalah. Bila kita tak tahu tu, kita tak boleh nak mengatakan bahawa ianya belum patuh syariah. Maksudnya ianya haram. Kita tak boleh sewenang-wenangnya kata haram. Namun demikian, bila ada perasaan ragu-ragu ataupun tak yakin, maka ini mengingatkan saya lah kepada satu hadis Nabi, dan saya jumpa jugalah hadis ni dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan, yang mana apabila kita ragu-ragu akan sesuatu tu, lebih baik kita tinggalkan dan pilih mana yang tak ragu-ragu untuk kita. So, kepada siapa yang ragu-ragu pada Shopee Pay ke, GrabPay ke, Touch 'n Go ke, kita rasa macam alamak, mungkin dia ni letak dekat akaun trustee konvensional. So, aku nak bersih
aku tak nak terlibat, so aku pilih e-wallet yang ada patuh syariah, contohnya Maybank. Tapi bagi mereka yang yakin dan rasa hujah bahawa e-wallet lain ni tak patuh syariah ni tak kuat, so bolehlah kekal gunakan e-wallet ni. Sebabnya kita mengambil kaedah fiqh yang mana asas suatu perkara itu adalah harus dibolehkan melainkan ada dalil yang mengharamkannya, berdasarkan kaedah fiqh oleh Imam As-Suyuti. Selain tu, sebelum ni saya ada juga chat dalam BitPay. Saya ni memang pengguna BitPay lah, saya suka BitPay. Saya tanya dia, BitPay ni patuh syariah ke tak? Lepas tu dia punya staff dia jawab, BitPay ni neutral daripada sebarang riba dan gharar. Kita dah dapat jawapan rasmi daripada wakil syarikat tersebut. Bila saya buka laman web Bank Negara Malaysia, kat situ mereka ada sertakanlah beberapa panduan e-money issuer, iaitu pengeluar e-duit. Ada beberapa panduan, antaranya ialah kita sebut e-wallet je lah kan, senang untuk memudahkan bahasa. Tak boleh melakukan sebarang aktiviti melainkan 3 perkara sahaja, iaitu hanya boleh digunakan untuk membeli produk ataupun servis. Yang kedua, untuk refund kepada customer lah. Yang ketiga, hanya untuk memindahkan ke dalam akaun bank ataupun ke dalam e-wallet yang lain. Itu sahaja, 3 sahaja. Tetapi ada aktiviti tambahan yang boleh dilakukan, iaitu boleh dilaborkan ke dalam aset ringgit yang tinggi kualiti kecairannya. So itu teknikal lah, kita tak faham sangat. Tujuan dilaborkannya adalah hanya untuk 3 perkara yang saya sebut tadi. Dan kalau ada lebih, hanyalah boleh digunakan untuk turan akaun trustee. Sebabnya e-wallet ataupun setiap bank yang ada e-wallet ni wajib diwajibkan oleh Bank Negara Malaysia untuk letak dalam akaun trustee. So bila dibenarkan untuk dilaburkan tadi tu, saya cakap maka wang lebihan tu tak boleh buat benda lain kecuali hanya untuk menguruskan yuran ataupun kos-kos yang terlibat untuk perkara ni. So poin kat sini saya nak cakap bahawa e-wallet ataupun e-duit yang kita gunakan ni fungsi dia terbatas. So untuk berlakunya isu tak patuh syariah tu pada saya kurang kuat. Dia punya fungsinya terbatas. Tak macam kita depositkan duit dalam bank, mereka boleh buat itu, boleh buat ni. So ada beberapa isu lah. Tapi kalau e-wallet ni, dia punya fungsi dia terbatas. So boleh cantas lah beberapa poin untuk dibuang dan menguatkan hujah bahawa dia ni taklah haram, boleh digunakan. Iaitu haruslah melainkan ada bukti yang dia terlibat ke dalam perbankan konvensional ataupun aktiviti yang disahkan tak patuh syariah bersama bukti. Okey, kemudian yang terakhir poin saya ialah, menurut Dr. Azrul Azlan tadi daripada USIM, beliau memberi komen bahawa kesimpulan terhadap e-wallet kat Malaysia ni tak ada isu patuh syariah, melainkan kalau e-wallet itu sendiri yang mempunyai promosi ataupun kempen-kempen yang pelik-pelik sikit. Contohnya macam dia bagi komen bahawa contoh kempen RM1 yang Shopee buat tu, kita bayar RM1 berpeluang dapat hadiah lah, tapi kalau tak dapat kita akan dipulangkan duitnya balik. Menurut beliau itu adalah judi, so tak patuh syariah. Tapi bila saya Google, saya search Ustaz Lariba tadi, pendapat dia pula, dia kata itu bukan judi tapi itu adalah gara yang kategori ringan, sebabnya duit kita dipulangkan balik. Tapi kalau ikut saya punya pendapat sebagai orang awam, saya lagi suka pendapat Dr. Azrul Azlan tadi, sebabnya perbuatan itu ikut dengan perbuatan judi. Walaupun dia dikembalikan kepada kita, tapi perbuatan judi tersebut tetap ada. Benda ni berbalik kepada kita lah. Cumanya itu ialah isu promosi ataupun kempen e-wallet. Kalau kita sebagai orang biasa just masukkan duit, gunakan beli barang, masukkan duit beli barang, beli perkhidmatan, tu tak ada isu lah. Cumanya kita kena berhati-hati terhadap kempen, isu promosi yang pelik-pelik. Mesti mereka ada buat macam promosi pelik-pelik kan. Tu kenalah kita berhati-hati supaya tak terlibat dengan perkara-perkara yang tak patuh syariah. Okey, itulah sahaja pendapat saya tentang isu patuh syariah dalam e-wallet dekat Malaysia ni. Untuk kesimpulannya, untuk orang yang ragu-ragu, bolehlah tinggalkan. Dan kepada mereka yang yakin bahawa selagi tak ada bukti ianya terlibat dengan perkara tak patuh syariah, bolehlah kekal gunakannya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat dan jemput subscribe, like, share apa semua. Jumpa dalam video akan datang. Terima kasih.